Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lagu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu 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 akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu pengumuman yang penting yang saya harapkan daripada sahabat-sahabat semua untuk sama-sama hadir pada hari Rabu ini. Esok kan? Esok saya akan bersama dengan satu-satunya warga Malaysia, rakyat Malaysia yang menetap, yang tinggal di Palestin, iaitu saudara Nadir An-Nuri. Alhamdulillah, setelah beberapa hari kita cuba hubungi dan susun atur, kita dapat waktu esok jam 3.30 hingga pukul 5. Esok 3.30 hingga pukul 5 selama 1 jam setengah. Esok simpan waktu dan tolong, mungkin kita akan live sama ada melalui page Ustazah Asma ataupun kita akan gunakan platform page yang baru tapi di bawah nama saya, iaitu Berjuang Bersama UH. Itu antara langkah keselamatan yang perlu kita ambil bila melibatkan isu terkini Palestin. Jadi tuan-puan dan Allah sekalian, untuk kita memahami hakikat apa yang berlaku di sana, kita mungkin kena mendengar daripada orang yang tinggal di sana. Memang benar kata-kata yang mengatakan bahawasanya rakyat Palestin pun ramai yang lara, ramai yang lari jauh daripada agama, dan ramai juga rakyat Palestin menjadi mengikut telunjuk Yahudi. Apabila Yahudi Israel membuka jalan laluan untuk membuka hiburan-hiburan pub, ya, rakyat Palestin pun ada pergi membuat maksiat dan sebagainya. Bahkan suasana Masjid Al-Aqsa kalau bukan pada bulan Ramadan juga lengang. Maksudnya bukan kita bayangkan, okey, Masjid Al-Aqsa ni selalu dipenuhi oleh umat Islam, waktu subuhnya penuh, tidak juga. Begitu sebagaimana kita di sini, kebanyakannya kita ni lara, jauh daripada agama, lalai dengan hiburan. Rakyat Palestin juga menghadapi situasi yang sama. Mana-mana pun, subhanallah. Dan bukan semua rakyat Palestin ingin berjuang membebaskan Masjid Al-Aqsa, bukan semua. Sebab itu kita tengok kenapa macam tak seiring, kan, pentadbiran, pemerintah, politik, apa itu Fatah, apa itu Hamas dan sebagainya, tuan-puan dan mata Allah sekalian. Jadi kita mendapat insya-Allah besok, nantikan kita akan buat pengumuman, kita akan live melalui siaran mana esok jam 3.30 hingga pukul 5. Dan pada waktu tersebut sangat cantik kerana ketika itu sana waktu malam. Sana pukul berapa? Sana di Palestin ada di Ustaz Haris ada sebut, bukalah WhatsApp tu. Okey, di sana pada kita jam 3.30 hingga pukul 5, di sana jam sebut je dek, tak payah tunjuk. 4.16 pagi sekarang. 4.16 pagi sekarang. Bukan. Masa kita live tu, Ustaz Azmi, Ustaz Hafiz, Ustaz Haris ada sebut dalam WhatsApp tu. Sana malam. Malam tu sudah tengok. Ya, sana malam.
Cuba tengok komen yang Ustaz Haris. Tadi dia cakap. Hah? Adik saya dah start dah, tapi dia tak cakap buat apa. WhatsApp tu. Kat hijrah tu. Okey. Sekarang pukul berapa kat sana sekarang? 16 pagi. Kalau gitu, kalau kita tengah hari, dia pagilah. Sana pagi. Ya. Macam waktu sekarang. 5 jam ke depan. Kita 5 jam ke depan. 5 jam cepat. Okey. Kita 5 jam ke depan. Kalau pukul 3.30 kita live, sana pukul berapa? Dan 10 pagi. Ya. Okey, itulah waktu yang kita dapat dengan beliau. InsyaAllah besok kita simpan waktu 3.30 sampai pukul 5. Dan kita bukan sekadar bukan tujuan utama saya, Ustazah nak kutip derma lah tu, infak. Itu banyak pihak. Kami bukan sasarkan kutipan derma. Sasaran saya adalah untuk beri kefahaman kepada kita semua tentang apa sebenarnya yang berlaku di Palestin dan apa kaitan kita dengan Palestin. Adakah kita berdosa kalau kita tak bantu? Dan sebenarnya kebangkitan Palestin tu pencetuslah. Ia perlu dibangkitkan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Jadi esok simpan waktu 3.30. Tunggu pengumuman. Kita akan keluarkan poster. Kita akan bersiaran di FB mana. Mungkin kita akan bersiaran di saluran yang Instagram pun sama, tapi kita boleh tengok dah ramai kena hack, ramai dah kena gam, ramai yang kena block kan akaun. Jadi saya tetap mengambil langkah berjaga-jaga supaya medium dakwah melalui Instagram dan page UEH ni boleh berjalan seperti biasa. Jadi itu langkahnya. Nantikan poster yang kita akan umumkan besok. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hari ini adalah live pertama saya selepas Aidilfitri. Live pertama saya. Kita Aidilfitri hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin semalam kita relive. Kita buat live semula. Kita ulang semula. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, ini live pertama saya selepas Aidilfitri. Kenapa Ustazah kuatnya bergaya sampai tak ada live, tak ada kuliah, tak ada ceramah apa? Tuan-puan dimati Allah sekalian, Alhamdulillah, raya pertama ialah kita luangkan masa kan. Kemudian sekian-sekian. Raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Bukan raya dah. Syawal pertama, syawal kedua, syawal ketiga. Iaitu hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Masya Allah, Jumaat, Sabtu, Ahad. Semalam memang masuk pejabat dan meeting. 3 hari full ni, saya buat apa? Saya buat operasi besar-besaran rumah. Saya buat operasi besar-besaran tuan-puan dan puan-puan sekalian. Bukan saya nak cerita apa ni. Saya nak bagi tahu. Selepas saya buat operasi, saya rasa tenang sangat. Operasi apa tu Ustazah? Saya buat operasi daripada satu tempat ke satu tempat, bongkar semuanya. Saya bermula dengan dapur. Saya keluarkan semua barang dapur. Semua barang dapur. Bekas, tupperware, periuk, belanga, semua tak ada kecuali. Saya minta anak-anak, sebab satu masa sebelum ni saya tak ada cuti, Sabtu Ahad pun kerja. Jadi tujuan saya kata macam ni, kita akan pilih mana yang betul-betul kita nak guna. Yang kita tak nak guna, kita akan bagi kepada orang yang elok. Yang mana perlu buang. Okey, lepas tu kita keluarkan semua, subhanallah. Separuh barang tu kita kata okey, ini memang Umi sayang tapi Umi tak guna. Okey, gelas-gelas ni memang sayang tapi tak guna. Kita bagi pada orang, kita dapat pahala. Buat clearance, lega. Lepas tu pergi pula ke bilik, setiap bilik anak. Baju sebahagian baju anak-anak, okey, yang elok kita infak, kita agihkan. Kalau orang tanya Ustazah agih ke mana? Okey, kalau di tempat kami ni ada beberapa kawasan yang mana kalau kita letak barang orang akan pergi kutip. Ada tong sampah besar, jangan letak dalam tong sampah. Letak je tepi-tepi, lepas tu kita siap buat terbuka. Kejap lagi ada ramai yang ambil untuk jual, untuk pakai, untuk kegunaan dan sebagainya. Jadi bila saya tahu tu memang kita letak situ, dan ada juga kita agihkan kepada orang. Baju anak-anak, saya kata okey, pilih baju-baju yang nak pakai gini-gini, dan kalau rasa tak pakai walaupun sayang, bagi. Sama juga clearance baju saya, clearance baju suami kan, yang kita tetapkan. Contoh baju berjalan ada berapa lai je, baju ni berapa lai saja. Pergi pula bahagian semua saya bongkar semua. Tak ada satu part. Sampai anak hari ni tanya, Umi operasi mana lagi? Kita dah habis semua bahagian. Barang-barang anak yang kecil-kecil yang sama ni simpan dah stor dah kosong, kita keluarkan semua. Basikal-basikal yang kita rasa okey, basikal anak yang kita sayang, kasut-kasut apa semua yang kita dah tak pakai walaupun elok sebab sayang, semua letak dah. Dan saya rasa masa tu, yelah orang yang terima ni kenapa ni, bagi-bagi ni kenapa, saya kata
Saya rasa macam zaman, ya tuan-puan sekalian, ini zamannya. Zaman akhir zaman. Kalau tak tunggu akhir zaman, tanda-tanda kiamat memang dah jelas banyak tuan-puan sekalian. Dalam waktu kita jaga berkenaan dengan SOP, kesihatan, keselamatan semua tuan-puan yang berkati Allah sekalian, kita kena buat persiapan untuk menghadapi fitnah yang paling besar, itu Dajjal, fitnah kecil yang dah keluar. Tuan-puan sekalian, wabak COVID-19 ini bukan ujian kesihatan, keselamatan, nyawa sahaja, tapi dia menguji semua. Subhanallah, saya bukan secara peribadi tuan-puan dan Allah sekalian, saya menghormati kedua-dua pandangan, menghormati, tak mengejek, tak menghina. Walaupun ada pandangan setengah pihak tu macam kelakar, macam lucu, macam tak logik, tapi saya baca. Untuk menghina, untuk mengejek, untuk mempeli, untuk mempelekehkan, tidak. Tidak, ia rugi untuk diri kita, akhlak yang buruk. Bila saya baca perkongsian-perkongsian daripada pihak yang kita sebut yang mewujudkan konspirasi, kan istilahnya kita sebutkan konspirasi, bila dia kaitkan dengan sekian-sekian, ini agenda-agenda Yahudi, agenda konspirasi, agenda Freemason, agenda. Lepas tu ada grup yang kita sebut realistik, grup berdasarkan fakta saintifik dan sebagainya, grup-grup agamawan dan sebagainya. Kalau saya baca semua, saya dengar semua. Sampai peringkat saya fikir, ya Allah, ini zamannya. Yang mana zaman ini tuan-puan yang minta sekalian bukan akan semakin pulih, tak. Kita sedang meniti satu demi satu anak tangga. Kita sedang membuka satu demi satu tirai untuk menuju ke fitnah-fitnah yang lebih dahsyat. Fitnah-fitnah yang sedang kita lalui sekarang bukan semakin kurang, bukan semakin pulih, tak. Kita akan semakin worse, is getting worse. Ia akan semakin teruk, semakin dahsyat, semakin parah. Subhanallah. Kalaulah kita kata, okey, insyaAllah esok berlaku perubahan ini, tak. Sehinggalah berlakunya keluar Dajjal dan sebagainya, kan selepas itu barulah kembali semula kepada kemenangan kekuasaan Islam, menguasai 2/3 dunia dan sebagainya. Itu selepas zaman fitnah yang sangat dahsyat, selepas Dajjal dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bukanlah bermaksud kita ni pasrah, tak payah buat apalah, dah memang dah zamannya, memang Nabi dah sebut. Kita belajar tentang rukun iman. Rukun iman yang keenam iaitu beriman kepada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat berserta dengan beriman dengan tanda-tanda yang akan berlaku. Dan tanda-tanda ini disebut dalam hadis yang sahih. Tanda-tanda ini disebut di dalam firman Allah dan sebagainya. Alim ulama kan yang telah membuat kajian secara ilmiah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa persiapan kita untuk bertemu dengan semuanya? Apa persiapan kita? Mana-mana manusia yang masih sibuk berkenaan dengan hal orang lain dan lagi bab aib manusia yang lain, dia adalah orang yang rugi. Sebab itu disebutkan oleh ulama akhir zaman, bila dah keluar tanda sekian-sekian. Kita tengok wabak COVID-19 ni tuan-puan sekalian, apa yang berlaku kepada kita semua. Wabak ini benar-benar membuatkan kita umat Islam hilang nilai diri kita, hilang sungguh. Subhanallah. Ya, memang saya bukan nak menentang SOP ke tidak. Saya nak beri kita kefahaman ujian apa yang sedang kita hadapi sekarang. Ujian apa yang sedang kita lalui sekarang. Ya, sama-sama umat Islam kita berjumpa, tidak ada lagi bersalam. Ya, tidak ada lagi bersalam. Sedangkan hadis Nabi yang sahih, bila kita bersalam akan gugur dosa. Masya Allah, itu sunnah Nabi yang sangat besar. Bila solat berjarak, solat, ya, itu pun saya bukan nak bahaskan. Kita dah solat berjarak, jauh, tak rapatkan saf, kita tak boleh bersalam. Senyum itu satu sedekah kan. Bermanis muka itu sedekah. Kita dah tak ada senyuman sesama kita. Kita dah tak ada saling ziarah-menziarah. Anak-anak tidak dapat berbakti menjaga orang tua. Kita terputus hubungan silaturahim, kemungkaran berleluasa. Hari ini umat Islam memang tenggelam. Kita tengok di Malaysia saja dalam hiburan demi hiburan, melayan movie ke movie, Netflix ke Netflix. Tingkatan melihat pornografi, video lucah sangat tinggi. Dicatatkan antara yang tertinggi di Asia adalah Malaysia. Antara negara yang tertinggi capaian video lucah adalah Malaysia. Ini berdasarkan beberapa portal lucah. Mereka boleh kesan capaian-capaian ini daripada negara mana. Kalau di Asia, Malaysia. Orang yang tak biasa tengok video lucah pun tengok video lucah. Peningkatan kes penceraian semakin tinggi, peningkatan penderaan makin tinggi. Kita boleh tengok pembunuhan yang kejam berlaku dalam tempoh COVID ni yang sangat berat. Tuan-puan di mata Allah sekalian,
Tengok saja di media sosial, kebencian begitu berleluasa. Setiap hari ada je aib umat Islam dibuka, dibongkar, diselongkar untuk dijadikan bahan cerita. Subhanallah, tuan-puan dan sekalian, apa yang berlaku sebenarnya? Sama-sama orang alim, sama-sama orang soleh saling membuka aib, sama-sama orang agama, sama-sama orang politik saling, subhanallah, sama-sama rakyat. Semua kacau bilau ini, tuan-puan dan mata Allah sekalian, ia bukan akan semakin perlahan, semakin kurang. Kacau bilau ini bukan semakin baik, semakin pulih, ia akan semakin parah. Sehingga keluarlah sebesar-besar, seutama-utama fitnah yang paling utama, iaitu fitnah tu Dajjal. Tapi sebelum fitnah Dajjal yang sebenar keluar, kita hari ini telah kalah dengan fitnah-fitnah kecil yang telah disusun oleh para musuh Islam. Sebenarnya, Masya Allah, yang sedang merosakkan kita ada daripada dalam umat Islam sendiri. Masya Allah. Okey, mungkin ada yang tanya, Ustazah, apa persiapan kita? Tuan-puan dimati Allah sekalian, tolong istiqamah dengan amal-amal soleh. Istiqamah walaupun sedikit, tapi istiqamah. Yang pertama, jaga solat fardu 5 waktu di awal waktu. Cuba sedaya upaya. Kalau ada apa-apa yang menghalang kita untuk solat di awal waktu, cuba uruskan. Dan tidak rugi kita mengorbankan sesuatu untuk kita dapat solat di awal waktu. Ketika 3 tahun yang lepas, 4 tahun yang lepas, tuan-puan, kisah benar, saya pernah naik satu teksi. Kemudian pemandu teksi, ini cerita bukan sebelum wabak ni, masa tu saya kerja di Jabatan Agama lagi. Maksud cerita ni dah lama, 6 tahun, 7 tahun yang lepas. Subhanallah. Masa tu saya ada conference di KL. Jadi saya pergi dengan naik komuter. Lepas tu saya naik komuter, kemudian saya naik teksi. Masa tu Grab semua tak ada untuk menuju ke conference tu. Masya Allah. Bila saya pergi, saya ingat masa tu saya pergi dengan arwah Ustazah Nurhayati Musa. Saya pergi berdua, conference halal dekat MITI macam tu lah. Kemudian bila saya naik teksi tu, yang pembawa teksi tu kita tahu orang educated. Sebab dia boleh cakap in English lah, dia boleh cakap, dia boleh speaking. Bila saya tanya, bila borak, saya memang suka borak. Saya orang yang ramah. Dengan pemandu teksi mesti akan bercakap. Saya tanya itu, saya tanya ni. Lepas tu dia boleh speaking tau, dia boleh speaking. Saya bertanya, Encik, background Encik apa sebenarnya? Sebelum Encik bawa teksi ni, Encik kerja apa? Kemudian dia cerita, dia adalah manager besar sebuah bank. Gaji dia dah RM10,000. RM20,000 ke RM30,000. Dia kata, Puan, saya memang peringkat yang dah ada driver. Saya ada rumah besar yang mewah. Tapi satu benda yang saya tak dapat adalah solat awal di awal waktu. Solat fardu di awal waktu itu saya tak dapat, Puan. Saya tak dapat. Saya dapat semua apa yang saya nak. Saya dipanggil tuan, saya dipanggil bos, saya manager besar bank. Subhanallah. Saya ada rumah besar, semua Allah bagi. Tapi yang saya tak dapat daripada Allah adalah solat jemaah, solat fardu di awal waktu dan di masjid. Lepas tu saya kata, apa yang tuan buat? Saya tinggalkan semua, saya berhenti kerja. Saya berhenti dan saya bawa teksi. Saya kata, ya Allah, tuan tinggalkan semua. Kata Ustazah, ia sangat berbaloi. Apa cabaran tuan? Peringkat awal tuan lalui apa? Dia kata, Puan, pertama yang paling tak boleh terima adalah isteri saya. Sebab daripada kehidupan yang mewah, daripada kami ada rumah yang besar, akhirnya saya terpaksa jual rumah tersebut sebab saya tak mampu nak bayar. Kami berpindah ke rumah yang kecil. Daripada kami ada kereta-kereta yang besar dan mewah, sekarang salah satu kereta adalah teksi ini. Anak-anak susah nak terima, Puan. Anak-anak susah nak terima. Perubahan hidup yang sangat drastik. Namun dia kata, Ustazah, lama-lama Allah berikan ketenangan, kebahagiaan yang tidak pernah kami rasai ketika kami hidup mewah dulu. Saya kata, ya Allah, hebatnya Tuan. Pengorbanan yang sangat hebat. Ustazah, masa tu saya bukan penceramah, saya bukan siapa-siapa. Dia panggil Puan lah. Dia kata, Puan, sekarang saya boleh berhenti 10 minit sebelum solat untuk panggilan paling utama adalah panggilan Allah. Bila azan datang, hayya ala salah, hayya ala falah, datanglah menuju kepada solat, datanglah menuju kejayaan. Saya membayangkan saya sedang menuju kepada al-falah, iaitu syurga Allah. Kejayaan yang sebenar adalah bila saya boleh bawa diri saya dan ahli keluarga saya ke syurga. Itulah kejayaan yang sebenar.
Jadi kenapa kita tidak mahu menyaut hayya 'alas solah, datang kepada solat, datang menuju kejayaan? Kejayaan yang sebenar adalah kita bebas daripada api neraka. Kejayaan sebenar adalah apabila kita dapat syurga Allah. Allahu Akbar. Dan bila ada orang dia kata puan, pemandu teksi semua nak pelanggan. Tetapi bila dah kita dah tahu waktu solat, saya tak akan ambil mana-mana pelanggan. Walaupun pelanggan tahan teksi saya, kerana bila nak tiba waktu solat, saya akan menuju ke rumah Allah. Saya akan solat berjemaah di masjid. Dan nikmat bila boleh solat fardu berjemaah 5 waktu, nikmat yang tidak ada taranya. Dia kata Allah berikan kemanisan, Allah berikan kenikmatan. Isteri saya, anak-anak saya semua berubah, Ustazah. Kalau dulu anak saya ada perangai sekian-sekian, isteri saya semua berubah, Ustazah. Dan ia tidak ada nilai sedikit pun nikmat yang saya miliki sekarang dengan apa jua kekayaan, kebahagiaan yang lain yang dimiliki di dunia ini. Subhanallah.